Assalamualaikum everyone. Today we will proceed to unit 4, which is plants. Okay. Plant responses to stimuli. Okay. Tumbuhan bergerak balas. Responses ni maksudnya bergerak balas to stimuli, terhadap stimuli. Okay. Like humans and animals, plants also respond to stimuli. Okay, seperti haiwan dan manusia, tumbuhan juga bergerak balas terhadap rangsangan, such as water, gravity, light and touch. Water, air. Gravity tarikan yang menarik kita ke bawah. Okay. Light and touch, cahaya dan juga touch, sentuhan. Let us look at the picture below. Okay. Tengok gambar ini. Ini gambar tumbuhan. Tengok pada bahagian akarnya. Look at the roots. Roots, akar. Roots respond and grow towards water and gravitational pull. Okay. Akar bergerak balas terhadap air, water and gravitational pull, dan juga tarikan graviti. Akar ni bergerak balas terhadap air. Dia akan cari air dan dia akan bergerak balas terhadap graviti. Graviti maksudnya dia akan tumbuh ke bawah. Akar tu akan tumbuh ke bawah, membesar ke bawah, dan dia juga mencari air. Okay. Gravity is a force that pulls object towards Earth. Gravity adalah daya yang menarik semua objek ke arah bumi. Okay. Ini bumi kita sfera kan, bulat. Dia akan tarik semua ke arah bumi, ke dalam. Okay. Itu adalah gravity. Shoot. Tengok gambar ni. This one is a sun. Okay. Sunlight. Shoots respond and grow towards light. Shoots adalah pucuk, bahagian hujung tumbuhan tu. Okay. Itu adalah shoots. Shoots respond and grow towards light. Dia membesar, dia bergerak balas dan membesar ke arah matahari. Towards, ke arah matahari. Ke arah light, cahaya. Okay. Leaves of some plants respond to touch. Okay. Daun sesetengah tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan. Okay. Contohnya this one. Kalau kamu pernah tengoklah, kamu pernah pegang dia, dah tak jumpa tumbuhan ni. Some plants, such as Mimosa pudica and Venus flytrap, will drop and fold their leaves inward when touched. Setengah tumbuhan seperti Mimosa pudica ni, apa dia? Pokok semalu. Okay? And Venus flytrap. Ni Venus flytrap. Okay? Dia boleh memerangkap lalat. Okay. Will drop, akan bertutup, dan fold, dan akan fold melipatkan their leaves, melipatkan daunnya ke dalam when touch, bila disentuh. Okay. Kalau kamu pernah sentuh pokok semalu, bila kamu sentuh daun dia, dia akan tutup. Itu nama dia semalu. Dia malu. Kamu biarkan beberapa minit, dia akan terbuka balik. Bila kamu sentuh lagi, dia akan tutup. Okay. Dia bergerak balas terhadap sentuhan. Respond to stimuli. Okay. Setengah saja. Okay. Okay. This one is an experiment that you can do untuk
tengok supaya kamu tahu tumbuhan tersebut boleh respon terhadap air, terhadap graviti, terhadap cahaya. Okay? Ini kalau kita dapat bersemuka, mungkin kita dapat buat di sains, di bilik sains. Okay? Tapi buat masa sekarang ni, saya tunjukkan saja untuk kamu. Dekat rumah pun boleh juga kamu buat ni. Kamu gunakan piring lain lah, tak guna piring bateri, mungkin guna botol yang dah dipotong. Tapi mungkin susah nak cari bahan. Tak apa, kita tengok saja macam mana cara eksperimen ini dibuat. Okay. This one is to investigate whether the roots respond to water. Untuk menyiasat sama ada akar bergerak balas terhadap air. Okay. Hypothesis, roots respond to water. Hypothesisnya adalah tumbuhan bergerak balas terhadap air. Hypothesisnya adalah ramalan awal, jangkaan awal. Tak semestinya betul, tak semestinya salah. Yang kamu buat. Jadi jangkaan kamu bagi tahu, roots respond to water. Akar tu bergerak balas terhadap air. Okay. Ini yang diperlukan. This is the step. Okay. Boleh tengok daripada buku kamu. Okay, cikgu akan tunjukkan video yang telah dibuat oleh cikgu. Ada cikgu Helmi daripada YouTube ni. Dia dah buat. Jadi cikgu ambil video dia, tunjukkan kepada kamu. Eksperimen gerak balas tumbuhan terhadap air. Eksperimen plants respond to water. Okay. Daripada cikgu Safwan. Okay, from YouTube. Okay. What do you need is a double tap. Kamu bolehkan double tap. Ambil sedikit double tap. Tampal pekat dui muka pada piring bateri. Tampalkan pada piring bateri. Okay. Cabutkan. Susun biji benih kacang hijau. Ambil biji benih. Ini biji benih yang dah keluar akar ni. Okay. Yang dah keluar akar sedikit. Dia susun di situ. Okay. And then you put cotton on the right side and the and the right and the left side of the bin. Sebelah kanan, sebelah kiri. Okay. Anak pokok tu di bahagian tengah. Labelkan A and B. Okay. Labelkan sebelah kiri A, sebelah kanan B. And then drop water. Okay, on the pattern A. Tuliskan air pada bahagian kapas A. Okay, leave it for a few days. Selepas 4 hari. Tengok lepas 4 hari. Dia dapati akar tumbuh ke arah kapas A. Dia tak tumbuh ke arah B tadi. Tapi dia tumbuh ke arah A. Sebab A ada air. A have water. This one. Dia menunjukkan tumbuhan tu bergerak balas terhadap air. Yang B terkering. Yang A ada air. Jadi akar tu akan bergerak balas terhadap air. Dia akan pergi ke arah kapas yang mempunyai air. Okay. Okay. Satu lagi eksperimen cikgu nak tunjukkan. This one. No, this one. Ini. Bila kamu tanam anak benih dalam tanah, dia nak tunjukkan akar tu bergerak balas terhadap graviti. Dia akan pergi ke bawah. Okay. Tengok sama-sama. The roots respond to gravity, gravitational force. Daya yang menarik ke bawah. Okay. Ini adalah anak benih yang ditanam dalam tanah. Okay. Dia cepatkan ni, video yang dicepatkan. Mula anak benih, akar dia akan tumbuh, tengok. The roots. Okay. Dia akan pergi ke
bawah, ditarik oleh graviti. Dia akan pergi ke arah graviti. Okey. Inilah rupa dia dalam tanah. Akar tu tumbuh dalam tanah. Ni, tumbuhan tu tumbuh. Akar-akar lain yang tepi tu akan pergi ke tepi dan ke bawah. Dia akan pergi ke bawah juga. Dia akan cari air. Akar-akar ni dia akan pergi cari tempat yang ada air. Sambil tu dia akan pergi ke bawah mengikut graviti. Pucuk dia pula dia akan tumbuh ke atas. This one. Inilah rupa dia yang dipercepatkan. Okay. Daun dia akan jadi besar, tambah daun dia. Itulah cara tumbuhan tumbuh. Okay. And then I will want to show you satu lagi eksperimen. Yang eksperimen ini tadi. Satu lagi yang eksperimen gravity. Ini yang gravity. Okay. Yang tadi air. Ini this one is gravity. Video saya dah tunjuk tadi. Okay. This one is to investigate whether roots respond to gravity. Untuk menyiasat sama ada akar bergerak balas terhadap gravity. Okay. Roots respond to gravity. Hipotesis kamu, roots respond to gravity. Ini cara dia buat. Letakkan dalam petri dish. Letak kapas dulu, lepas tu letak dalam petri dish. Cikgu tunjukkan video orang yang dah buat. Ini dia. Okay. Ini video gerak balas tumbuhan terhadap gravity. Okay. Ini yang dah mereka biarkan dah menjadi. Dia nak tunjuk, cikgu akan tunjuk macam mana mereka buat daripada awal. Okey, sediakan piring petri, letakkan kapas di atas piring petri, letakkan air sedikit. Okey. Kemudian letakkan biji benih kacang hijau. Put the green bean. Okey. Lepas tu tutupkan piring petri. Ambil ni, cellophane tape, tapekan supaya dia terbuka. Letakkan plasticine, biarkan dia berdiri macam tu. Lepas tu labelkan A. Okay. Biarkan selepas 1 minggu. Tengok lepas 1 minggu. Okay. Akan didapati akar ikut arah graviti. Akar tu walaupun dia tadi disamakan, tapi akar tu akan pergi ke bawah ikut arah graviti. Pucuk lawan arah graviti. Pucuk bila akar ke bawah, pucuk dia akan ke atas macam tu. Okey, lawan arah graviti. Okey. Inilah eksperimen yang membuktikan roots respond to gravity. Akar bergerak balas terhadap gravity. Okay. And then the next one, activity 3. This one, to investigate whether shoots respond to light. Untuk menyiasat sama ada pucuk bahagian hujung tumbuhan yang atas tadi respond to stimuli, bergerak balas terhadap respond to light, terhadap cahaya. Okay. Dan tengok sama ada pucuk tu bergerak balas terhadap cahaya atau tidak. Hypothesis, shoots respond to light. Okay. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Ini cara buat dia. Sediakan shoeboxes, kotak kasut, 2 kotak kasut, labelkan A dan B. Okay. Make one hole on the left side of box A. Pada box A tu letak buat lubang. Okay. Pada bahagian kanan dia buat lubang guna pisau. Alright. Place the beaker with the chili plant in each box. Then close the boxes. Ini dia guna pokok cili. Okay. Pokok cili yang dalam pasu lah. Okay. Letakkan dalam kotak. Kemudian tutupkan kotak. Alright. Lepas tu
Dua-dua dia letak. Okay. Satu ni A pun letak, B pun letak. Dua-dua dia letak pokok cili. Okay. Lepas tu ditutup. Place both boxes in the sunlight. Okay, letakkan di tepi tingkap lah. Observe the growth of the shoots of the chili plants after a week. Perhatikan pembesaran pucuk tumbuhan tersebut selepas 1 minggu. Record your observation in the form of sketches. Lepas tu kamu kena lukiskan macam mana rupa tumbuhan tersebut lepas seminggu. Okay? Apa? Yang ini kamu boleh buat, tapi mungkin nak cari bahan tu susah. Tak apa. Kamu tengok saja di sini. Ini cikgu jumpa dalam YouTube yang lebih menunjukkan dia nampak lagi tumbuhan tersebut bergerak balas terhadap cahaya matahari. Okay? Saya tunjukkan kepada kamu. Okay, this one. Video yang dipercepatkan. Alright. Kita tengok sama-sama. Okay, kamu akan nampak ni. Tumbuhan tu semakin membesar. Ini video yang dicepatkan ni. Kalau yang betul-betul tak adalah dia nampak dia ni kan lambat dia membesar. Kamu akan nampak, you can see here, dia tumbuh membongkok ke arah yang ada cahaya, tempat yang ada cahaya. Okay. Tengok ni. Dia membongkok ke arah kanan. Ke arah cahaya matahari. Ini yang membuktikan plants respond to light. Okay. Tumbuhan gerak balas terhadap cahaya matahari. Kalau daripada eksperimen tadi, lepas seminggu sebenarnya kamu akan nampak tumbuhan tu akan pergi ke arah lubang tersebut. Ini dah pernah dibuat dahulu. Saya lupa nak ambil gambar yang tahun-tahun sebelum tu dah buat. Mereka akan nampak tumbuhan tersebut akan bengkok ke arah lubang tersebut. Bila dah semakin besar, dia keluar daripada lubang tu. Keluar daripada lubang ni. Okay. So, plants respond to light. Jadi, yang kamu dah nampak tadi, plants respond to apa tadi? Roots ya. Roots, akar ya. The roots of a plant respond to gravitational force. Kepada gravity dia akan tumbuh ke bawah. And water, dan juga air. Dia akan pergi ke bawah dan mencari air dalam tanah. And the shoots of the plant, pucuk tumbuhan. Saya guna tekan ni tak bergerak ni. Okay. And the shoots of the plant respond to light. Yang pucuk dia, yang atas tu akan bergerak balas terhadap cahaya. And then the next one here. Okay. Investigate parts of a plant that can respond to touch. Untuk menyiasat bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Hypothesis. Leaves of Mimosa pudica respond to touch. Daun pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Apparatus and materials, dia perlukan dia perlu cari ni lah pokok semalu. Kalau kamu ada di dekat rumah kamu ada pokok semalu, kamu boleh try. Okay. Number 1, touch the leaves of Mimosa pudica with your fingers. Observe. Cuba sentuh daun pokok semalu dan perhatikan apa yang terjadi. Record your observation in the form of sketches. Kamu kena lukiskan apa yang terjadi tu. Lukiskan, lakarkan. Repeat steps 1 and 2 by touching the flower and stem of Mimosa pudica. Okay. Ulang balik, tapi kali ini kamu cuba sentuh pula bahagian batang dia, bukan bahagian daun. Jadi elak kena bahagian daun, kamu pegang batang dia. Kamu tengok, kalau kamu pegang batang tu,
dia sama tak apa yang terjadi, dia akan tutup atau tidak. Lepas tu kamu try pegang flower, pegang bunga dia. Kalau kamu pegang bunga dia, apa yang terjadi? Okay. Question. Based on this activity, what can you observe about the leaves, flower and stem of Mimosa pudica when touched? Daripada aktiviti ni, apa yang kamu boleh perhatikan? Okay, terhadap daun, bunga dan juga batang pokok semalu apabila disentuh. Is your hypothesis accepted? Adakah hipotesis kamu diterima? Okay. Yang berlaku sebenarnya daun sahaja. Bila pegang daun, dia akan daun tersebut akan tutup, lipat. Okay, bahagian daun sahaja. What is your conclusion based on this activity? Conclusion dia adalah sama macam hypothesis ni. Leaves of Mimosa pudica respond to touch. Daun pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Okay. Itu tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan. Tapi bukan semua tumbuhan. Sesetengah tumbuhan seperti pokok semalu ini sahaja yang bergerak balas terhadap sentuhan. Kita cari plant respond to stimuli. Yeah, this one. Tengok this one is Mimosa pudica. Bila disentuh daun dia, tengok apa jadi. What happen? Dia akan tutup daun dia. Daripada bawah pun sama juga. Dia akan tutup daun dia. Tumbuhan yang sensitif. Bukan guna jari saja, apa-apa saja yang kamu guna, sentuh pada daun, dia akan tutup. Okey. Inilah pokok semalu. Alright. This one. Ini satu lagi pokok Venus flytrap. This one is Venus flytrap. Sama juga macam pokok semalu, dia bila disentuh dia akan tutup. Dalam kes ini, bila ada lalat masuk dalam tu, dia akan tutup. Bila disentuh oleh kaki lalat tu, jadi dia tutup. Lalat masuk dalam tu sebab ada tumbuhan ni mengeluarkan bau yang disukai oleh lalat. Bila lalat cium bau hidu bau tersebut, dia akan masuk, dia akan terperangkap dalam itu, dalam pokok Venus flytrap ni. Dan dia juga dia akan hancurkan lalat, hancurkan serangga yang masuk dalam tu, untuk jadi nutrien dia. Itulah Venus flytrap. Alright. Okay, this one is plants respond to touch. Okey. Jadi ada berapa tadi? Satu, roots of plant, akar tumbuhan bergerak balas. Tunggu sekejap. Okay. Roots of plants respond and grow towards water and gravitational pulls. Akar dia bergerak balas terhadap air dan juga tarikan graviti. Itu akar tumbuhan. Okay. And then shoots respond and grow towards light. Pucuk bergerak balas dan membesar apa dia? Towards, terhadap cahaya. Okay. Okay. Gerak balas kepada cahaya, ke arah cahaya. Okay. Leaves
Leaves of some plant respond to touch. Okay. Daun sesetengah tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan. Okay. Itu yang kamu belajar pada hari ini. That plants respond to stimuli. Bergerak balas terhadap stimuli, rangsangan. Macam manusia juga. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Bila ada bunyi yang kuat, kamu akan apa dia? Tutup telinga. Okey, bila ada cahaya yang terang, kamu akan tutup mata. Itu rangsangan yang diterima oleh manusia. Tapi ini rangsangan yang diterima oleh tumbuhan untuk dia hidup. Okey. That's all for today. Ini saja yang kita belajar pada hari ini. Okey. Cikgu akan letakkan dalam Google Classroom nanti apa yang kamu perlu buat, latihan mana yang kamu perlu buat. Okey. Nanti kamu buat latihan tersebut dan hantar balik ke dalam Google Classroom. Alright. That's all from me for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.